lagi kita pada kali ini dalam siri Tasawuf Islam atau SSM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbincang mengenai dengan pelajaran yang ke-9, iaitu konsep sistem sosial Islam. Sistem sosial Islam, pelajaran 9, unit 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Membicarakan mengenai dengan sistem, pengertian sistem sosial Islam, ciri sistem sosial Islam, pengertian adab dan etika, nilai luhur sistem sosial Islam, dan kesan pengabaian sistem sosial Islam. Diharapkan selepas pelajar-pelajar mengikuti video ini, pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan menerangkan pengertian sistem sosial Islam, menjelaskan sumber utama sistem sosial Islam, yang ketiga menjelaskan ciri sistem sosial Islam, yang keempat memberikan pengertian adab dan etika sistem sosial Islam, dan yang kelima menjelaskan perbezaan antara adab dan etika, yang keenam menyatakan matlamat sistem sosial Islam, yang ketujuh menguraikan nilai luhur sistem sosial Islam, dan yang ke-8 menyatakan kesan pengabaian sistem sosial Islam. Okay, kita ambil yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan sistem sosial Islam. Tapi sebelum tu, pelajar dikendaki menyediakan buku teks. Ada buku teks di hadapan pelajar sekalian, dan buku kerja. Buku kerja PDPC berfokus KSSM Tasawuf Islam tingkatan 4. Di samping tu, sambil-sambil mengikuti PDPC ini, pelajar boleh menjawab soalan yang terdapat dalam buku kerja PDPC berfokus KSSM Tasawuf Islam tingkatan 4. Okay, boleh buka buku itu dan pelajar boleh menjawab terus semasa mengikuti PDPC ini. Okay. Sistem sosial Islam ialah satu sistem. Dia merupakan satu sistem. Sistem yang mengawal dan mengatur cara pergaulan dan perhubungan sesama manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing. Dia adalah satu sistem, satu undang-undang ataupun satu peraturan yang mengawal dan mengatur cara pergaulan antara sesama manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ataupun pengertian sistem sosial Islam. Okay? Jadi peraturan tu ataupun sistem tu diambil daripada 4 sumber utama. Yang pertama, sumber utama sistem sosial Islam ialah Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah ataupun hadis. Yang ketiga, Al-Ijma'. Dan yang keempat, Al-Qiyas. Maksud Al-Quran? Al-Quran ialah kalam Allah ataupun kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril atau secara langsung
untuk membimbing manusia ke jalan yang benar demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Manakala sunnah ataupun hadis pula ialah segala perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu perkara yang melibatkan hukum Islam. Ada tiga ni, perkataan baginda, perbuatan ataupun pengakuan baginda dalam sesuatu keadaan dan satu perkara. Dinamakan sebagai as-sunnah ataupun hadis. Yang ketiga, al-ijma'. Al-ijma' ialah persepakatan para ulama mujtahid tentang sesuatu perkara yang tidak dinyatakan dengan jelas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Dia adalah persepakatan. Maknanya persepakatan maknanya ramai ulama. Lebih daripada seorang ulama bersetuju tentang sesuatu perkara yang tidak dinyatakan dengan jelas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namanya al-ijma'. Dan yang keempat, al-qiyas. Pemasuk al-qiyas ialah menyandarkan hukum bagi sesuatu perkara baru kepada suatu perkara yang telah termaktub hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah kerana persamaan dari segi ilat. Menyandarkan, meletakkan hukum bagi suatu perkara yang baru kepada perkara yang telah termaktub hukumnya dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran dan hadis, kerana persamaan dari segi sebab. Contoh, dia kata contoh di sini adalah pengharaman tuak. Pengharaman air ketum dikiaskan, disandarkan dengan pengharaman arak. Arak dengan tuak ataupun arak dengan ketum ataupun arak dengan dadah, benar-benar kedua-duanya adalah sama. Sebabnya, pengharamannya itu memabukkan, merosakkan akal. Okey. Ini sumber utama sistem sosial Islam. Okay, seterusnya, pelajar-pelajar, kita masuk yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri sistem sosial Islam. Okay. Ciri-ciri sistem sosial Islam ni dia ada berapa tu? Ada 5. Maknanya, keunikan sistem sosial Islam. Uniknya, pertama kerana ia berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Okay. Panduan utama dia. Okay. Yang kedua, perhubungan antara sesama manusia tu dalam sistem sosial Islam adalah berdasarkan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhubungan atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Dan yang ketiga, sistem sosial Islam mengutamakan kepentingan awam, kepentingan umum, kepentingan orang ramai berbanding dengan kepentingan individu. Yang keempat, sistem sosial Islam sentiasa mengamalkan akhlak mulia pada setiap masa. Dan akhir sekali, sistem sosial Islam sentiasa menghormati kepelbagaian budaya dan adab resan sesuatu bangsa. Okey, seterusnya, adab dan etika. Pengertian adab dan etika. Adab ialah tingkah laku yang sopan. Adab ni ialah tingkah laku yang sopan, berbudi bahasa atau pekerti yang halus dan mulia. Ini maksud adab. Adab ni ialah perbuatan atau tingkah laku yang baik, yang sopan. Etika ialah prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Okay? Itu etika. Etika ni prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam diri seorang. Kita tengok perbezaan dia. Perbezaan antara adab dengan etika. Adab ni dia mementingkan hubungan antara manusia dengan Allah. Okey, tetapi etika lebih mementingkan hubungan sesama manusia. Adab mementingkan hubungan sesama manusia dengan Allah, sedangkan etika dia lebih mementingkan hubungan manusia sesama manusia. Yang kedua, adab menjurus atau bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW dan contoh kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Dia lebih tertumpu ataupun berpandukan Al-Quran dan Hadis dan perkara-perkara yang berkaitan dengan
dengan keagamaan, sedangkan etika lebih kepada sentimen masyarakat, sentimen sesuatu masyarakat. Seterusnya, adab mempunyai nilai yang mutlak atau dalam kata lain ialah tetap. Adab ni dia tetap. Adab dengan ibu bapa dia tak boleh berubah. Adab dengan Allah, adab dengan guru, dia tak akan berubah. Tetapi etika mempunyai nilai yang tidak mutlak, sentiasa berubah mengikut adab sesebuah masyarakat. Etika tu dia sentiasa berubah kerana perubahan kehidupan manusia. Tapi adab memang tetap. Adab orang Melayu makan menggunakan tangan. Jadi tidak akan berubah adab itu. Seterusnya. Matlamat sistem sosial Islam. Pertama, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa adanya kita laksanakan sistem sosial Islam? Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk merealisasikan keadilan sosial kepada semua rakyat, kepada semua manusia. Yang ketiga, untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali, untuk memupuk ukhuwah, persaudaraan Islam tanpa mengira warna kulit dan keturunan seseorang. Itu antara matlamat mengapa adanya sistem sosial Islam. Untuk mengatur kehidupan manusia agar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pelajar-pelajar sekian, kita dah tahu ada apa, etika apa, dari sistem sosial, kemudian kita tengok nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sistem sosial Islam. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sistem Islam, dalam sistem sosial Islam ada 3. Ada 3. Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Di mana sistem sosial Islam menjadikan semua manusia adalah bersaudara tanpa mengira warna kulit, kedudukan atau pangkat seseorang. Persaudaraan dalam Islam adalah berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utama. Semua manusia Islam yang mengucap 2 kalimah syahadat adalah bersaudara tanpa mengira warna kulit, kedudukan dan pangkat seseorang. Sebab persaudaraan Islam berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, kasih sayang sesama makhluk. Islam mewajibkan umatnya supaya sama-sama menjaga kebaikan dan keperluan semua manusia tanpa mementingkan diri sendiri dan berprasangka buruk. Islam mewajibkan semua manusia, supaya sentiasa kasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jika manusia ke haiwan ke semua sekali, kita mesti rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Dan akhir sekali, sentiasa menghormati ataupun bertoleransi, bertolak ansur sesama manusia. Masyarakat Islam wajib sentiasa menghormati antara satu sama lain. Yang tua menghormati yang muda, dan yang muda juga mestilah menghormati yang tua. Itu antara nilai-nilai murni. Nilai murni yang terdapat dalam sistem sosial Islam. Antaranya lah. Seterusnya, apa kesan pengabaian tanggungjawab sosial? Apa akan berlaku jika semua orang mementingkan diri sendiri? Semua orang tidak mempunyai rasa hormat kepada orang lain. Semua orang tidak mengambil tahu hak orang di sekitarnya. Pertama, akan berlaku perbalahan dan perpecahan. Perbalahan dan perpecahan keluarga akan berlaku. Yang kedua, keharmonian, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dan negara akan tergugat. Ketiga, sumber alam tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Dan yang keempat, gejala sosial akan berleluasa. Yang kelima, penyelewengan tanggungjawab dan amanah akan berleluasa seperti rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dan akhir sekali, negara akan mengalami kemunduran dalam semua aspek, dalam semua segi, sama ada ekonomi, pertahanan,
pendidikan dan sebagainya. Itu antara kesan pengabaian sistem sosial Islam. Okey, saya rasa semua pelajar dah dapat ambil, dah dapat menjawab. Okey, dah dapat tahu apa dia nilai luhur sistem sosial Islam dan sebagainya. Okey, ini sebagai rumusan akhir sekali. Okay, sistem sosial Islam mementingkan hubungan yang baik sesama manusia. Yang kedua, hubungan yang harmoni dalam sistem sosial Islam melahirkan masyarakat yang maju dan berdaya saing, dan sistem sosial Islam adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita dah habis pelajaran 9 asas sistem sosial Islam, unit 1 konsep sistem sosial dalam Islam. Okey. Ini penilaian sebagai penilaian ataupun sebagai latihan. Okey, buku teks belajar boleh ambil sini ya. Buku teks ada dalam ni. Okey. Download sini, tekan sini download, ini buku JLA. Ini latihan. Okey, saya akan latihan ni, saya akan letakkan linknya di bawah. Linknya di dekat respon tu, pelajar boleh tengok situ. Tekan link tersebut. Okey, ada 3-4 latihan ni. Memahami apa yang saya perkatakan, apa yang kita belajar pada kali ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk merupakan kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf jika terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.